Terbang ke Kuala Lumpur segera dan tundukkan kepala kamu. Ketika pemimpin tertinggi Emiria Arab Bersatu, UAE, kami mengeluarkan arahan kecemasan ini, seluruh barisan kepimpinan kanan teknologi dan pelaburan strategik di Dubai terdiam membisu, seolah-olah dilanda kematian. Ia adalah satu kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami yang menguasai sumber minyak yang tidak terhingga dan dana kekayaan berdaulat bernilai ratusan bilion dolar Amerika, kini diarahkan untuk merayu teknologi daripada sebuah negara kepulauan kecil di Asia Tenggara yang tidak mempunyai setitik minyak pun untuk digali. Lebih menakutkan, bukan hanya kami. Malah Amerika Syarikat, kuasa besar yang angkuh dengan hegemoni ketenteraan dan teknologi terkuat di dunia, telah pun mengangkat bendera putih kepada Malaysia. Sebelum kita meneruskan, sila tinggalkan komen dari mana Anda menonton dan pastikan Anda melanggan kerana Anda pasti tidak mahu terlepas berita hari esok. Semua ini Malaysia telah mula merancangnya secara senyap sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hari ini, saya akan mendedahkan kebenaran mutlak yang telah mengubah peraturan dunia. Penentu kelangsungan hidup atau kehancuran sesebuah negara bukan lagi minyak di bawah tanah, tetapi chip yang sejuta kali lebih halus daripada sehelai rambut. Pada ketika ini, Timur Tengah sedang terbakar. Langitnya dipenuhi dengan drone paling maut dan peluru berpandu berketepatan tinggi. Tetapi otak yang memacu jentera perang gergasi ini tidak berada di Washington. Sebaliknya di sebuah negara kepulauan yang aman, 8.000 km jauhnya dari medan perang. Nama saya Khalid, dan selama 20 tahun, saya telah berkhidmat sebagai Ketua Penasihat Teknologi Digital dan Pelaburan Strategik di Dubai. Tugas harian saya adalah untuk membuat keputusan bagi pihak istana, kemana berbilion-bilion dolar harus dilaburkan dalam industri teknologi negara lain. Saya akui, saya pernah menjadi sangat sombong. 3 bulan lalu, di sidang kemuncak pemimpin kecerdasan buatan, AI Global, saya memandang rendah kepada gergasi-gergasi teknologi dari lembah silikon. Dalam hati saya hanya tersenyum sinis. Kami ada wang yang tidak terhingga. Kami fikir, dengan melaburkan berpuluh-puluh bilion dolar, kami boleh membeli teknologi tercanggih di padang pasir. Kami fikir, dengan wang, kami boleh menguasai masa depan. Dalam kerjaya saya selama lebih 20 tahun, saya telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan banyak negara. Saya pernah mewakili istana berunding dengan pegawai tertinggi Amerika di Washington, dan pernah membeli syarikat teknologi paling berpotensi di Eropa. Keluarga saya turun-temurun berniaga di Teluk Parsi, dari mutiara hingga ke minyak. Kami amat percaya bahwa sumber adalah kuasa. Kepercayaan yang berakar umbi ini membuatkan saya memandang hina negara-negara yang tidak mempunyai sumber asli. Malaysia, pada peta dunia saya, dahulunya hanyalah sebuah label kabur sebagai kilang pemasangan, sebuah kawasan pinggiran yang hanya bergantung pada tenaga buruh untuk memasang komponen bagi syarikat-syarikat gergasi barat. Saya pernah dengan angkuhnya memberi jaminan kepada kontraktor pertahanan Amerika, selagi dana dari Timur Tengah terus mengalir masuk, kita boleh bersama-sama mengawal rantaian bekalan senjata berteknologi tinggi global. Pada masa itu, kami menonton berita tentang sistem Iron Dome Israel, memintas peluru berpandu, menyaksikan senjata serangan tepat melukis lengkungan maut di langit malam. Kami kagum dengan kuasa pemusnah ini, dan pada masa yang sama, berbangga kerana kami boleh membeli kuasa ini dengan dolar minyak kami. Kami fikir, kami berada di puncak kuasa dunia. Kembali ke 3 bulan yang lalu, hari itu adalah hari pembukaan Forum Pelaburan Teknologi dan AI Global Dubai. Dewan Persidangan Utama di Pusat Dagangan Dunia dipenuhi oleh menteri-menteri teknologi dari 5 benua, CEO, gergasi teknologi lembah silikon, dan juru bank pelaburan yang mengawal dana berbilion-bilion dolar. Di bilik rehat di belakang pentas, saya sedang meneliti draft ucapan saya. Tapak tangan saya sedikit berpeluh, tetapi itu bukan kerana gementar. Ia adalah keterujaan semata-mata. Sesetengah orang dilahirkan untuk pentas besar, dan terus terang, saya adalah salah seorang daripadanya. Suasana pada hari itu sangat aneh, kerana api peperangan di Timur Tengah semakin tidak terkawal. Hanya beberapa hari sebelum forum bermula, keadaan antarabangsa meruncing. Senjata berpandu berketepatan tinggi Amerika dan Israel telah menunjukkan kuasa pemusnah yang mengerikan di depan pintu kami. Rakaman berita menunjukkan sebuah serangan tanpa belas kasihan telah memusnahkan padang latihan pasukan bola tampar wanita Iran. Nyawa yang tidak berdosa menjadi debu dalam sekelip mata. Drone dan peluru berpandu ini, yang dilengkapi dengan chip paling canggih, menunjukkan ketepatan dan kuasa membunuh yang tiada tandingannya. Kerapuhan rantaian industri teknologi global terdedah sepenuhnya.
Wajah menteri-menteri teknologi dari Eropah dan Amerika kelihatan semakin muram. Gergasi-gergasi lembah silikon juga cemas kerana bimbang rantaian bekalan akan terputus. Tetapi delegasi kami dari Emiria Arab Bersatu sangat berbeza. Kami tersenyum. Mengapa? Kerana di bawah bayang-bayang peperangan, nilai AI dan teknologi pertahanan sedang melambung tinggi. Kami tidak mempunyai teknologi, tetapi kami mempunyai dana kekayaan berdaulat terbesar di dunia. Krisis adalah peluang. Sekurang-kurangnya pada saat itu, saya amat meyakininya. Saya melangkah ke atas pentas. Lampu sorot yang terang menyinari saya. Pemimpin tertinggi kami duduk betul-betul di tengah barisan hadapan. Matanya tajam memandang saya. Sepanjang 20 tahun yang lalu, saya telah membuat banyak pembentangan sulit kepadanya, tetapi berucap di hadapan begitu ramai pembesar asing masih membuatkan darah saya berdebar kencang. Saya memegang mikrofon dan mula berucap dengan yakin. Tuan-tuan dan puan-puan, pada saat ini, situasi di Timur Tengah meresahkan seluruh dunia. Gabungan perang moden dan kecerdasan buatan sedang membentuk semula peta kuasa. Skrin besar di belakang saya memaparkan peta aliran modal global. Garisan emas yang memancar dari Timur Tengah bersinar terang. Emiria Arab Bersatu kami telah menyediakan dana transformasi digital khusus sebanyak 150 bilion dolar Amerika. Kami adalah pelabur strategik terbesar dalam syarikat AI terkemuka di lembah silikon. Kami mengawal modal terkuat di dunia. Ketika saya menyebut satu persatu angka astronomi itu, hati saya dipenuhi dengan kegembiraan yang meluap-luap. Sombong? Ya, memang. Mengimbas kembali sekarang, ia adalah kesombongan yang tidak terampun. Tetapi pada masa itu, saya amat percaya inilah kebenaran untuk menguasai dunia. Tidak kira apa jua pergolakan yang berlaku di dunia, kuasa modal Timur Tengah tidak akan goyah. Selagi kami mahu, kami boleh membeli sebarang teknologi yang akan mengubah masa depan. Tepukan gemuruh bergema di dalam dewan. Pemimpin tertinggi juga mengangguk sedikit. Dalam hati saya bersorak untuk diri sendiri. Ia adalah ucapan yang sempurna. Selepas ucapan, saya baru sahaja kembali ke belakang pentas dan minum seteguk air apabila setiausaha saya segera datang. Tuan Penasihat, pemimpin tertinggi ingin berjumpa dengan Tuan di bilik VIP. Baginda ada perkara pribadi untuk ditanya. Jantung saya berdegup sedikit lebih laju. Mungkin untuk memuji persembahan saya tadi atau mungkin untuk memberikan arahan pelaburan baru. Saya membetulkan tali leher saya dan berjalan menuju ke bilik VIP eksklusif di tingkat atas. Pemimpin tertinggi sedang berdiri di hadapan tingkap kaca besar, memandang ke bawah ke arah pusat bandar Dubai yang sibuk. Di tangannya ada secawan teh merah Arab, tetapi riak wajahnya tidak seperti biasa, seolah-olah sedang memikirkan suatu masalah yang sangat berat. Khalid, ucapan kamu sangat cemerlang. Terima kasih atas pujian tuanku. Ada satu perkara yang beta ingin tanyakan kepada kamu. Saya segera berdiri tegak. Semua data mengenai pengambilalihan syarikat di lembah silikon dan pembangunan perisian AI ada di dalam kepala saya. Saya yakin saya boleh menjawab sebarang soalan dengan sempurna. Bagaimana keadaan proses semikonduktor 2 nanometer Malaysia sekarang? Soalan itu benar-benar di luar jangkaan saya. Saya tergamam seketika. Pembuatan semikonduktor di Malaysia, kilang pemasangan perkakasan di sebuah negara kepulauan Asia Tenggara, itu sentiasa berada di luar radar perhatian saya. Maksud tuanku, kilang chip di Malaysia? Ya, betul. Tempat yang digelar pembuatan wafer itu. Beta baru-baru ini membaca satu laporan risikan yang menyebut tentang peralatan litografi ultralembayung EUV dan proses 2 nanometer. Saya segera mencari maklumat yang serpihan itu di dalam otak saya. Di hadapan pemimpin tertinggi, saya sama sekali tidak boleh berkata tidak tahu. Tuanku, itu adalah teknologi pembuatan fisikal mikroskopik yang sangat kompleks, kini tertumpu terutamanya di Taman Teknologi Tinggi Kulim dan beberapa taman sains lain. Mereka membuat chip untuk syarikat-syarikat teknologi Amerika. Pemimpin tertinggi merenung saya. Pandangan matanya memberitahu saya bahwa baginda ingin mendengar lebih daripada itu. Saya memutuskan untuk menyatakan pertimbangan saya yang paling jujur tetapi juga paling bodoh pada masa itu. Namun tuanku, melabur dalam pembuatan perkakasan seperti itu tidak praktikal. Melakukan operasi yang sangat jitu di dalam bilik bersih mempunyai halangan teknikal yang sangat tinggi dan margin keuntungannya jauh lebih rendah daripada kita melabur secara langsung dalam perisian AI dan algoritma Amerika. Saya menambah dengan penuh keyakinan, yang paling penting kita tidak perlu peduli tentang mereka. Malaysia hanyalah sebuah kilang pemasangan. Selagi kita mengawal syarikat reka bentuk sumber di Amerika, ia bermakna kita mengawal seluruh rantaian industri.
Tiada sebab untuk kita memberi perhatian kepada sebuah negara kepulauan yang hanya menurut perintah. Pemimpin tertinggi menghirup tehnya dan mengangguk perlahan. Mungkin juga, lagipun, kita mempunyai modal terkuat di dunia. Saya menarik nafas lega. Perbualan itu berakhir di situ. Semasa berjalan keluar dari bilik VIP, saya masih mentertawakan topik itu. Mengapa perlu peduli tentang kilang pemasangan chip? Kami hanya perlu duduk di dalam bilik berhawa dingin dan menandatangani cek untuk membuat gergasi-gergasi lembah silikon bekerja untuk kami. Mengapa perlu merendahkan martabat untuk mengambil tahu tentang buruh-buruh Asia yang bekerja keras di hadapan mesin dengan memakai sut bilik bersih? Malam itu, saya tidur dengan perasaan paling tenang dalam 20 tahun. Saya yakin hegemoni teknologi modal Arab tidak akan dapat digugat. Namun, hanya 2 minggu kemudian, satu laporan sulit yang tiba di pintu pejabat saya telah menghancurkan semua keyakinan saya berkeping-keping. Dalam tempoh 2 minggu itu, saya telah melupakan sama sekali tentang Malaysia. Sebagai ketua penasihat dana kekayaan berdaulat, jadwal harian saya sentiasa dipenuhi dengan pengambilalihan perisian di lembah silikon, kontrak pertahanan di Washington, dan rancangan pelaburan makmal AI di Eropah. Di mata kami yang memegang dolar minyak yang tidak terhingga ini, kilang pemasangan perkakasan adalah seperti pekerja pembinaan di tapak binaan. Walaupun perlu, mereka tidak akan pernah layak menduduki takhta kuasa dunia. Sehinggalah pada suatu petang yang panas terik, Fadhil dari Jabatan Analisis Risikan mengetuk pintu pejabat saya. Dia adalah penganalisis terbaik kami dalam rangkaian risikan rantaian bekalan teknologi di Timur Tengah dan seluruh dunia. Walaupun masih muda, ketajaman analisis datanya tiada tandingan dalam seluruh komuniti perisikan. Pada hari itu, wajahnya pucat lesi. Tangannya sedikit menggeletar ketika dia meletakkan satu laporan sulit setebal lebih 200 muka surat dengan kulit biru di atas meja saya. Tuan Penasihat, Tuan mesti baca ini segera. Suara Fadil kedengaran syarat dengan ketakutan dan rasa hormat yang belum pernah saya dengar. Saya menjeling kulit laporan itu. Tertulis, dominasi pengeluaran pukal litografi ultralembayung dan 2 nanometer generasi seterusnya global, keruntuhan geopolitik. Saya mengerutkan dahi sedikit dan membuka halaman pertama. Terdapat sebaris ayat yang digariskan dengan pen penyerlah merah. Sejak perancangan pada tahun 1987, setelah 40 tahun penempaan dan kesabaran, Malaysia telah secara rasmi memulakan pengeluaran pukal komersial penuh proses 2 nanometer, memonopoli 92% chip canggih global. Hampir 40 tahun. Angka itu membuatkan pandangan saya terhenti selama beberapa saat. Saya mengira pantas dalam fikiran. Pada tahun 1987, ketika dunia Arab kami masih berpesta kerana penemuan telaga minyak baru, ketika kami membazirkan kekayaan membina hotel mewah dan pulau buatan di padang pasir, negara kepulauan kecil di pinggir Asia yang sangat kekurangan sumber asli itu telah mula membina sebuah empayar teknologi yang cukup untuk mengawal dunia secara senyap-senyap dalam dunia mikroskopik yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Tetapi secara naluriah, saya menolak pemikiran yang tidak masuk akal ini. Saya bersandar di kerusi, dengan sedikit senyuman sinis, berkata, ini kedengaran menarik, tetapi apa kaitannya dengan kita? Pembuatan perkakasan pada akhirnya hanyalah industri berintensifkan buruh. Bukankah Amerika telah meluluskan akta chip bernilai berbilion-bilion dolar? Mereka sedang giat membina kilang di Arizona. Dengan modal, tanah, dan kuasa besar Amerika, pemindahan teknologi hanyalah soal masa. Ini bukan sesuatu yang perlu kita risaukan. Fadhil tidak berganjak. Dia mengetap bibirnya dan membuka halaman seterusnya. Ia adalah imei satelit yang menunjukkan sebuah kompleks bangunan gergasi yang bersinar terang di Taman Teknologi Tinggi Kulim, Malaysia. Ia adalah sebuah kilang pembuatan wafer yang sangat besar. Tuan Penasehat, ini bukan kilang biasa. Ini adalah sebuah kubu teknologi yang tidak dapat ditembusi. Fadhil menarik nafas dalam-dalam, nadanya menjadi sangat berat. Dia memandang mata saya dan bertanya, adakah Tuan tahu apa konsep teknologi litografi ultralembayung dan 2 nanometer? Biar saya jelaskan dengan cara yang paling mudah. Bayangkan kita sekarang perlu membina semula seluruh bandar New York, dengan semua rangkaian kereta api bawah tanah, jalan raya, dan grid kuasa bangunan pencakar langitnya yang kompleks, ke dalam ruang sebesar saiz virus tanpa sebarang kesilapan. Dan kadar ralatnya adalah sifar mutlak. Inilah keajaiban yang dilakukan oleh jurutera-jurutera Malaysia setiap hari di dalam bilik bersih. Saya sedikit terkejut. Keyakinan saya yang teguh mula retak. Tetapi ego saya masih cuba membantah.
Memandangkan prinsip saintifiknya sudah diketahui umum dan mesin-mesinnya dibeli dengan wang, tidakkah orang Amerika yang memiliki peralatan terkuat mampu melakukannya? Fadhil segera beralih ke carta data lain yang penuh dengan tanda amaran merah. Ia adalah laporan penjejakan kapasiti dalaman kilang wafer di Arizona, Amerika Syarikat. Pada mulanya, ahli-ahli politik di Washington dan jenderal-jenderal di Pentagon juga berpikir begitu. Mereka sangat takut kuasa ini tidak berada di tangan mereka. Jadi mereka menggunakan kuasa negara, memaksa dan memujuk dengan menyangka hanya dengan subsidi berbilion-bilion dolar dan peralatan paling mahal, mereka boleh meniru keajaiban Malaysia dengan sempurna di tanah air mereka. Jari Fadhil menekan kuat pada data itu, suaranya dipenuhi dengan sedikit kesedihan dan kejutan. Tetapi ternyata mereka silap besar, silap yang membawa kepada keputusasaan. Saya menunduk melihat data itu, dan anak mata saya mengecil serta-merta. Kadar hasil kilang Amerika sangat teruk. Mereka mempunyai perkakasan kelas pertama, tetapi tidak dapat menghasilkan walaupun satu kumpulan kecil chip canggih yang sempurna. Produk cacat bertimbun-timbun, dan seluruh barisan pengeluaran terperangkap dalam lumpur malapetaka. Kerana orang Amerika dengan pedihnya mendapati bahawa mereka boleh memindahkan mesin paling mahal secara paksa, mereka boleh menterjemahkan manual rahsia dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, tetapi mereka tidak akan pernah dapat menterjemahkan budaya dan jiwa Malaysia. Suara Fadhil bergema di pejabat yang luas itu. Saya merenung angka-angka kadar hasil yang teruk itu. Jantung saya mula berdegup kencang di luar kawalan. Negara kepulauan yang pernah saya anggap sebagai kilang pemasangan pinggiran itu telah menyebabkan satu-satunya kuasa besar dunia terperangkap dalam keadaan tidak berdaya. Fadhil memaparkan 4 gambar raja struktur teras pada skrin holografik gergasi. Inilah 4 tiang yang membolehkan Malaysia memonopoli nadi chip global. Pertama, operasi ekstra mesin litografi ultralembayung. Fadhil menunjuk pada gambar rajah pertama. Semua orang tahu membeli sebuah mesin pendedahan canggih memerlukan 200 juta dolar Amerika. Tetapi setelah Amerika membelinya, mereka mendapati mengoperasikannya bukan semudah menekan butang mulah. Ia memerlukan jurutera untuk membuat penalaan mikro pada laluan cahaya berdasarkan pengalaman dan intuisi bertahun-tahun di antara puluhan ribu pemboleh hubah. Orang Malaysia telah menguasai mesin asing ini sepenuhnya, malah berjaya mencapai kadar hasil ekstrem yang tidak dapat dicapai oleh pengeluar asal. Kedua, rantaian bekalan mikro yang bersepadu. Di skrin, muncul gambar rajah pipe yang padat. Dari air ultratulen, gas kimia khas, hingga bekalan kuasa yang stabil, seluruh taman teknologi tinggi Kulim berfungsi seperti sebuah organisme gergasi yang sempurna. Sebarang kesilapan 0.1 saat dalam mana-mana pautan akan menyebabkan seluruh kumpulan wafer yang sangat berharga menjadi rosak. Malaysia telah mengumpulkan semua pembekal terkemuka dalam jarak setengah jam pemanduan, membentuk sebuah parit pertahanan yang tidak dapat ditembusi. Ketiga, sistem pertahanan kadar hasil. Fadhil menayangkan video operasi di dalam bilik bersih. Di dalam bilik bersih, jurutera Malaysia menggunakan model data raya yang mereka bangunkan sendiri untuk memantau ratusan proses kimia dan fizikal yang rumit secara masa nyata. Ini adalah pangkalan data hasil keringat dan darah yang diperoleh daripada ribuan kegagalan dan malam-malam kerja lebih masa yang tidak terkira. Ia adalah formula rahsia muktamad yang tidak dapat dicuri oleh mana-mana pesaing. Tetapi yang paling maut dan yang membuatkan Amerika runtuh sepenuhnya adalah perkara keempat, budaya dan bahasa. Suara Fadhil menjadi sangat serius. Dia memandang saya, matanya bersinar dengan cahaya kekaguman. Inilah perisai silikon yang sebenar. Di dalam bilik bersih di Malaysia, komunikasi antara jurutera melalui bahasa ibunda mereka bukan sahaja menyampaikan data yang dingin, tetapi juga keserasian yang diwarisi turun-temurun, disiplin yang melampau, dan penghormatan terhadap setiap butiran. Apabila mesin mengeluarkan amaran pada pukul 3 pagi, jurutera Amerika akan mula menyemak kontrak kesatuan sekerja, mengira bayaran kerja lebih masa, malah enggan menjawab telefon. Tetapi jurutera Malaysia, mereka akan segera bergegas ke lokasi. Bagi mereka, menjaga kadar hasil chip bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah semangat ketukangan yang hampir seperti kepercayaan, satu misi suci untuk mempertahankan negara. Rasa hormat kepada guru dan semangat berpasukan yang berakar umbi dalam masyarakat Malaysia, jiwa yang kuat yang disatukan melalui bahasa yang sama, adalah benteng mutlak yang tidak dapat dibeli oleh Amerika walaupun dengan triliunan dolar. Pejabat menjadi sunyi sepi. Tekak saya terasa kering. Pandangan dunia saya yang telah lama terbina mula runtuh.
Jika kita menggunakan dana khusus 150 bilion dolar itu untuk membina kilang yang sama di Dubai dan merekrut jurutera dari seluruh dunia dengan gaji yang tinggi, saya bertanya dengan tidak berputus asa, coba berpaut pada sisa-sisa maruah sombong saya yang terakhir. Fadhil mengeluh panjang. Dia tidak teragak-agak. Tiada peluang menang, Tuan Penasihat. Terdapat jurang budaya yang tidak dapat diisi dengan wang. Kita boleh membeli mesin paling mahal di dunia, tetapi kita tidak boleh membeli semangat perpaduan yang membolehkan mesin-mesin ini beroperasi pada tahap maksimum. Negara kepulauan ini tidak pernah melepaskan satu butir peluru pun, tetapi dengan keazaman unik mereka, mereka telah mengunci jentera perang kuasa besar. Malam itu pada pukul 9, saya mengadakan satu mesyuarat sulit kecemasan di pusat arahan strategik bawah tanah Burj Khalifa. Hanya ada 5 orang di dalam bilik mesyuarat. Selain saya dan Fadhil, ada juga Ketua Pegawai Eksekutif Dana Kekayaan Berdaulat, Menteri Teknologi Pertahanan, dan utusan khas diplomatik. Skrin gergasi memaparkan 2 imej yang sangat berbeza. Di sebelah kiri Timur Tengah yang sedang terbakar. Langit malamnya berkelip dengan cahaya peluru berpandu anti pesawat. Drone sedang menjalankan misi serangan tepat. Banyak keluarga hancur akibat peperangan. Di sebelah kanan, 8.000 km jauhnya dari kami, Taman Teknologi Tinggi Kulim di Malaysia yang aman, damai, dan terang benderang. Inilah realiti kejam yang kita hadapi, saya berkata. Suara saya serak sambil menunjuk ke skrin besar. Lihat peluru berpandu berketepatan tinggi yang merobek langit malam di sebelah kiri itu. Kita pernah fikir ia adalah hegemoni ketenteraan yang tidak dapat ditandingi. Tetapi kita silap. Setiap otak teras yang memacu senjata pemusnah ini datang dari negara kepulauan Asia yang aman di sebelah kanan itu. Tanpa chip Malaysia, drone Amerika tidak boleh terbang. Sistem pertahanan udara Israel akan menjadi lumpuh. Saya menayangkan data terkini yang disusun oleh Fadil di tengah-tengah skrin utama. Ia adalah satu set angka yang menyesakkan. Menjelang akhir tahun 2025, syarikat yang terletak di Kulim ini bukan sahaja secara rasmi memasuki pengeluaran pukal komersial penuh chip 2 nanometer, malah mencatatkan pendapatan bersejarah setinggi 122.4 bilion dolar Amerika. Saya memandang sekeliling ke arah pegawai-pegawai kanan di dalam bilik mesyuarat. Nafas setiap seorang menjadi berat. Tetapi itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan ialah mereka kini menguasai sehingga 92% pasaran chip canggih global. 92%. Apa maknanya ini? Ini bermakna kerongkong digital seluruh peradaban manusia moden kini dicengkam kuat oleh satu tangan yang tidak kelihatan. Menteri Teknologi Pertahanan mengerutkan dahi, bertanya dengan keliru, adakah Amerika hanya berdiam diri melihat nadi ketenteraan mereka jatuh ke tangan orang lain? Bukankah mereka mempunyai armada yang tidak terkalahkan? Mereka sudah tentu telah cuba melawan, jawab saya dengan senyuman pahit. Ahli politik di Washington telah melaburkan jumlah subsidi yang sangat besar, meluluskan akta chip, menggunakan segala cara tekanan politik dan ekonomi untuk memaksa Malaysia memindahkan keupayaan pembuatan tercanggihnya ke Arizona. Mereka fikir, dengan kuasa besar mereka boleh merampas teknologi ini dengan mudah, dan hasilnya, tanya Ketua Pegawai Eksekutif Dana Kekayaan Berdaulat dengan cemas. Hasilnya adalah malapetaka yang menyeluruh, Fadhil menyambung. Kilang di Amerika gagal walaupun untuk mengekalkan kapasiti pengeluaran asas. Jurutera-jurutera Amerika yang sudah terbiasa dengan keselesaan sama sekali tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran bilik bersih yang memerlukan tumpuan melampau dan kerja berpasukan 24 jam. Mereka tidak dapat memahami semangat pengorbanan rakyat Malaysia yang menganggap ketukangan sebagai kepercayaan dan kadar hasil sebagai barisan pertahanan negara. Saya menyambung, kerana orang Amerika tidak faham. Rakyat Malaysia sedang menggunakan keringat dan disiplin mereka untuk menempa sebuah perisai yang paling keras di dunia untuk negara mereka. Pakar strategi antarabangsa kini memanggilnya perisai silikon. Perisai ini tidak diperbuat daripada keluli, tetapi terbentuk daripada tumpuan melampau, disiplin yang ketat, dan budaya masyarakat yang mendalam dari ribuan jurutera Malaysia. Mana-mana musuh yang cuba menceroboh negara kepulauan ini dengan kekerasan mesti menghadapi akibat yang kejam. Peradaban digital global akan runtuh sepenuhnya dalam masa seminggu. Pada ketika itu, utusan khas diplomatik tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya pucat lesi, tangannya menggenggam erat sekeping kawat diplomatik yang baru diterima. Tuan Penasihat Khalid, apa yang Tuan katakan itu benar. Rancangan Amerika telah gagal sepenuhnya.
Suara utusan itu sedikit bergetar. Dia menolak kawat itu ke tengah meja mesyuarat. Ini adalah risikan terperingkat yang baru dihantar dari kedutaan kita di Washington. Kerajaan Amerika Syarikat telah secara rasmi tunduk kepada Malaysia. Amerika tunduk? Bagaimana mungkin? Menteri Teknologi Pertahanan berdiri terkejut, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka adalah kuasa besar. Mereka mempunyai tentera dan senjata nuklear terbesar. Bagaimana mereka boleh tunduk kepada sebuah negara kepulauan Asia yang begitu kecil? Utusan itu menarik nafas dalam-dalam dan membaca fasal-fasal utama kawat itu perkataan demi perkataan. Amerika Syarikat telah menerima semua syarat yang ditetapkan oleh Malaysia. Teknologi proses 2 nanometer teras dan pusat penyelidikan dan pembangunan mesti kekal sepenuhnya di Malaysia. Kilang di Arizona hanya boleh berfungsi sebagai kapasiti sokongan dan mesti dikendalikan sepenuhnya oleh jurutera dan pasukan pengurusan dari Malaysia. Amerika tidak lagi menuntut pemindahan teknologi, sebaliknya merayu untuk mewujudkan perkongsian strategik yang setara. Saya terdiam. Ini bukan cara kuasa besar bertindak. Ini adalah syarat-syarat pihak yang kalah perang. Apa sebenarnya yang Malaysia katakan kepada Amerika? Saya bertanya dengan suara yang serak. Utusan itu membelek bahagian belakang kawat melihat memorandum diplomatik itu. Di meja rundingan, wakil Malaysia memberitahu pegawai Washington dengan nada yang tenang tetapi sangat tegas. Kami boleh terus maju tanpa Anda, tetapi tentera Anda, gergasi teknologi Anda, seluruh nadi negara Anda, tanpa kami, akan lumpuh serta-merta. Kerjasama boleh, tetapi peraturan ditetapkan oleh kami. Udara di dalam bilik mesyuarat seolah-olah membeku. Saya merasakan satu kedinginan yang kuat meresap dari tapak kaki hingga ke otak. Sebuah negara yang tidak mempunyai setitik minyak pun berani berkata begitu kepada Amerika yang mempunyai kuasa ketenteraan terkuat di dunia. Lebih mengejutkan, Amerika menerimanya bulat-bulat. Kerana Amerika tiada pilihan lain. Laporan penilaian dalaman mereka sendiri menunjukkan jika mereka memutuskan hubungan dengan Malaysia secara paksa, rantaian bekalan senjata canggih Amerika akan lumpuh sepenuhnya dalam beberapa bulan. Revolusi AI di lembah Silikon akan terhenti serta-merta. Mereka tidak boleh menunggu dan mereka tidak boleh kalah. Mereka mendapati bahawa dengan bahasa Inggris dan budaya korporat Amerika, mereka sama sekali tidak dapat menguasai peringkat tinggi yang memerlukan tumpuan melampau dan keserasian kolektif itu. Bagaimana dengan negara-negara lain? Tanya Ketua Pegawai Eksekutif. Dana kekayaan berdaulat dengan cemas. Fadhil menggelengkan kepalanya dengan pahit. Eropah masih bertelagah mengenai peraturan alam sekitar dan hak kesatuan sekerja. Mereka tidak mampu membina kilang chip canggih yang paling asas pun. Mengenai kuasa-kuasa besar Asia yang lain, walaupun mereka telah melaburkan dana yang besar untuk cuba membangunkan teknologi sendiri, di hadapan budaya ketukangan melampau Malaysia, yang telah ditempa selama hampir 40 tahun, mereka jauh ketinggalan. Kadar hasil mereka tersekat pada angka yang sangat rendah, sama sekali tidak dapat dikomersialkan secara pukal. Di papan putih disenaraikan nama-nama kuasa dunia, Amerika, tunduk, Eropah, terbantut, kuasa besar lain, gagal. Semua anak panah akhirnya menunjuk ke satu tempat yang sama, Kuala Lumpur. Pusat kuasa di peta dunia telah beralih secara senyap-senyap. Bukan lagi Washington, bukan lagi Brussels, dan bukan lagi Dubai yang melimpah dengan kekayaan minyak. Saya berjalan ke tingkap kaca bilik mesyuarat, memandang keluar bandar mewah yang dibina dengan emas dan minyak ini. Dahulu, saya fikir inilah puncak kuasa dunia, tetapi di hadapan kawat diplomatik ini, kekayaan yang kami banggakan kelihatan begitu pucat dan tidak berdaya. Kami mempunyai sumber yang tidak terhingga, tetapi kami tidak dapat membeli kunci untuk menguasai masa depan. Dan Malaysia yang tidak mempunyai apa-apa, sebaliknya bergantung pada keazaman, disiplin, dan budaya bahasa ibunda yang unik untuk mencipta senjata muktamad yang tidak dapat dilawan oleh seluruh dunia. Khalid, di belakang saya, terdengar satu suara yang dalam dan berwibawa. Pemimpin tertinggi entah bila telah masuk ke pusat arahan bawah tanah. Suara pemimpin tertinggi memecah kesunyian. Baginda berjalan perlahan ke arah skrin holografik gergasi. Pandangan matanya yang dalam merenung ke arah Taman Teknologi Tinggi Kulim di Malaysia yang bersinar terang itu. Tuanku, kami semua segera berdiri tegak dengan hormat. Beta telah melihat kawat dari Washington dan telah mendengar analisis kamu semua. Pemimpin tertinggi berpaling, matanya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kesedaran yang mendalam setelah memahami situasi. Baginda menunjuk ke arah pemandangan malam Dubai di luar tingkap. Kita mempunyai bangunan tertinggi di dunia, pulau buatan paling mewah, dan minyak yang tidak akan habis.
Tetapi jika esok negara kepulauan Asia itu memotong bekalan chip, segala yang kita banggakan akan menjadi timbunan besi buruk dan pasir dalam beberapa hari. Saya menundukkan kepala, tidak dapat membantah. Ini adalah fakta yang sekeras besi. Orang Amerika telah tunduk, sambung pemimpin tertinggi. Nadanya membawa sedikit kekecewaan dan penghormatan mutlak. Hegemoni yang mereka bina dengan kapal induk dan peluru berpandu telah dihancurkan sepenuhnya oleh sekumpulan jurutera Malaysia yang memakai sut bilik bersih dan bertutur dalam bahasa yang kita tidak fahami. Kerana rakyat Malaysia telah mencengkam kerongkong era ini, budaya bahasa ibunda mereka, disiplin melampau mereka, adalah kubu pertahanan terkuat di dunia. Pemimpin tertinggi berjalan ke arah saya dan menepuk bahu saya. Khalid, kamu telah berkhidmat untuk beta selama 20 tahun. Kamu sentiasa memberitahu beta modal kita boleh membeli seluruh dunia. Tuanku, beta memohon maaf. Beta terlalu sombong. Beta telah memandang rendah secara serius terhadap negara-negara yang tidak mempunyai sumber. Saya merasa sangat malu. Suara saya tidak dapat menahan getaran. Pemimpin tertinggi mengangkat tangannya, menghentikan kata-kata saya. Ini bukan salah kamu seorang. Kita semua telah dibutakan oleh kekayaan. Kita fikir dengan adanya minyak, kita boleh hidup senang-lenang. Tetapi kita tidak nampak bahawa masa depan yang sebenar telah lama bercambah dan tumbuh secara senyap di negara kepulauan di Lautan Pasifik itu. Baginda menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan arahan yang menggetarkan jiwa saya. Terbang ke Kuala Lumpur segera dan tundukkan kepala kamu. Ayat itu bergema di pusat arahan bawah tanah. Kami, barisan kepimpinan kanan pelaburan strategik Emiria Arab Bersatu yang gah, kini diarahkan untuk menundukkan kepala dan merayu kepada sebuah negara kepulauan yang pernah kami pandang sebelah mata pun tidak. Ini memalukan, beta faham. Nada pemimpin tertinggi menjadi sangat tegas. Tetapi demi masa depan kita mesti tunduk kepada yang benar-benar kuat. Pergi dan beritahu rakyat Malaysia, kita bukan datang untuk membeli mereka, kita datang untuk belajar. Tinggalkan kesombongan kamu, rayulah kerjasama mereka. Walaupun syaratnya sangat ketat, walaupun kita terpaksa melepaskan sepenuhnya kuasa kawalan, kita mesti mendapatkan tiket untuk masuk ke dunia masa depan. Saya menunduk hormat, menjunjung perintah, tuanku. Malam itu, saya kembali ke pejabat dan segera menempah tiket penerbangan ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Melihat destinasi yang tertera di skrin, saya merasakan satu perasaan asing dan kagum yang belum pernah saya alami. Selama 30 tahun, saya berulang-alik antara Washington dan London, menggunakan dolar minyak untuk membeli aset, tetapi tidak pernah menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur. Sebuah negara kepulauan Asia yang tiada minyak, tiada gas asli, dan sering ditekan di pentas politik antarabangsa, kini telah menjadi tempat ziarah bagi semua kuasa besar dunia. Saya membuka komputer dan memulakan satu memorandum kosong. Saya mahu meninggalkan beberapa pengajaran untuk generasi akan datang di Timur Tengah, agar mereka sentiasa mengingati malam ini, di mana kesombongan telah dihancurkan sepenuhnya. Ini adalah kebangkitan muktamad sebuah negara yang tidak mempunyai sumber asli. Saya menaik baris pertama dengan berat di papan kekunci. Melihat kembali dunia Arab kita, kerana memiliki emas hitam yang tidak terhingga di bawah tanah, kita menjadi sombong dan lalai. Kita fikir dengan cek bernilai ratusan bilion dolar, kita boleh membeli teknologi tercanggih di dunia. Lihat pula Amerika, kuasa besar yang menganggap dirinya menguasai hegemoni global. Mereka fikir dengan kapal induk dan mesin cetak wang tanpa had, dengan meluluskan akta chip, mereka boleh memaksa dunia berkhidmat untuk mereka. Tetapi bagaimana dengan Malaysia? Negara kepulauan Asia ini tidak mempunyai minyak, tidak mempunyai gas asli, malah telah lama diasingkan dan ditekan secara tidak adil di pentas politik antarabangsa. Mereka tidak mempunyai apa-apa, jadi mereka tiada pilihan lain. Justru kerana tidak mempunyai apa-apa, mereka hanya boleh mengasah otak, disiplin, dan budaya menjadi senjata paling keras di dunia ini. Bermula dari tahun 1987, ketika kita membina hotel mewah di padang pasir, ketika Amerika tanpa henti mengebom di Timur Tengah, rakyat Malaysia memilih jalan lain. Dalam malam-malam yang sunyi, beribu-ribu jurutera memakai sut bilik bersih yang kedap udara, bekerja tanpa henti di dalam bilik bersih yang terang benderang. Mereka mengukir nasib negara kepulauan ini secara mendalam pada chip silikon yang sejuta kali lebih kecil daripada virus. Saya berpaling, melihat keluar tingkap kaca pejabat saya ke arah langit malam Dubai. Di sana, masih berkelip-kelip cahaya samar sistem pertahanan udara di kejauhan. Pada ketika ini,
api peperangan di Timur Tengah masih membakar tanpa belas. Senjata berteknologi tinggi Amerika dan Israel, peluru berpandu berketepatan tinggi itu, drone maut yang tanpa belas meragut nyawa orang awam yang tidak berdosa, malah pasukan bola tampar wanita. Sebab mereka boleh menjadi begitu tepat, begitu maut, adalah kerana di dalam otak mereka berdenyut sekeping chip dari Kulim Malaysia. Betapa tidak masuk akal, tetapi pada masa yang sama, betapa mengagumkan kontras yang kuat ini. Jentera perang gergasi yang membawa kemusnahan dan kematian bergantung sepenuhnya kepada sebuah negara kepulauan yang aman, 8.000 kilometer jauhnya dari medan perang, yang tidak pernah memulakan peperangan. Ahli politik di Washington fikir hanya dengan memindahkan mesin pendedahan litografi ultralembayung yang paling mahal secara paksa ke Arizona, mereka boleh merampas kuasa ini. Tetapi mereka mengalami kegagalan bersejarah di kilang mereka. Kerana orang Amerika tidak akan pernah memahami tumpuan hampir seperti pertapaan yang ditunjukkan oleh jurutera Malaysia di hadapan mesin. Ia adalah semangat jiran, shokunin, yang mendalam dalam masyarakat Malaysia, satu kepercayaan mutlak yang dibina melalui bahasa ibunda yang sama, pandangan moral yang sama, dan nilai kekeluargaan. Apabila krisis berlaku dalam proses mikroskopik, jurutera Malaysia tidak perlu melalui laporan birokrasi yang panjang, tidak perlu tawar-menawar dengan kesatuan sekerja. Mereka menggunakan bahasa yang sama untuk mencapai persefahaman dalam beberapa saat, dengan pantas menyelesaikan malapetaka mikroskopik yang boleh menyebabkan kilang Amerika terhenti selama berhari-hari. Inilah kod rahsia jiwa yang tidak akan pernah dapat diterjemahkan oleh orang Amerika. Inilah perisai silikon yang sebenar. Saya menekan butang simpan dan menutup komputer. Esok, saya akan memulakan satu perjalanan yang paling memalukan tetapi juga paling hebat dalam hidup saya. Keesokan paginya, saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Dubai. Melihat 3 perkataan di skrin paparan penerbangan, Kuala Lumpur, hati saya berbaur. Selama 30 tahun, jadwal perjalanan saya hanya dipenuhi dengan Washington, London, Paris, pusat-pusat kuasa global yang kononnya. Saya tidak pernah terfikir suatu hari nanti, saya akan terbang ke sebuah negara kepulauan Asia dengan perasaan hormat dan merayu. Pesawat terbang naik ke awan, meninggalkan Dubai yang mewah di belakang. Saya melihat ke bawah dari tingkap, padang pasir Timur Tengah yang luas terbentang saujana mata memandang. Tanah ini menyimpan emas hitam yang tidak terhingga, yang pernah membuatkan kami fikir, kami boleh melakukan apa sahaja. Tetapi sekarang saya tahu dengan jelas, masa depan yang sebenar bukan di bawah padang pasir ini, tetapi di dalam bilik bersih 8.000 kilometer jauhnya. Selepas lebih 10 jam, pesawat mendarat perlahan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Apabila pintu kabin dibuka, udara yang hangat dan lembap menyapa saya. Hujan renyai-renyai turun dari langit, membasahi negara kepulauan yang penuh dengan kehidupan ini. Saya berjalan keluar dari balai ketibaan tanpa payung, membiarkan titisan hujan membasahi sut tempahan khas saya. Titisan hujan yang sejuk ini seolah-olah membersihkan sepenuhnya kesombongan dan kejahilan yang dibina daripada dolar minyak selama 20 tahun yang lalu. Menaiki kereta api berkelajuan tinggi menuju ke utara, pemandangan di luar tingkap berlalu dengan pantas. Di sini tiada bangunan mewah yang bersalut emas, tiada telaga minyak yang tidak terkira banyaknya. Hanya bukit bukau hijau yang berlapis-lapis dan bandar-bandar yang teratur. Ini adalah sebuah tempat yang lebih kecil daripada salah satu emiriah kami dengan sumber asli yang sangat terhad. Tetapi di atas tanah yang kelihatan biasa ini telah lahir sebuah masyarakat yang sangat bertamadun. Saya melihat rakyat Malaysia di dalam gerabak. Mereka senyap dan teratur, bercakap dengan nada perlahan. Mata mereka memancarkan ketabahan yang tidak sombong dan tidak merendah diri. Inilah bangsa yang mencipta keajaiban. 35 tahun yang lalu, ketika kumpulan jurutera pertama membina kilang wafer di tanah ini, mereka juga pernah menghadapi keraguan dan ejekan dari dunia barat. Tiada siapa yang percaya mereka boleh mengalahkan kuasa-kuasa besar itu dalam dunia kuantum mikroskopik. Tetapi mereka berjaya melakukannya. Mereka menggunakan darah dan keringat beberapa generasi, dan disiplin melampau yang berakar umbi dalam budaya bahasa ibunda mereka, untuk membina sebuah perisai silikon yang tidak dapat ditembusi oleh seluruh dunia. Apabila saya tiba di Taman Teknologi Tinggi Kulim, saya berdiri di hadapan kilang pembuatan wafer gergasi yang bersinar dengan cahaya teknologi itu dan merasakan satu kejutan yang belum pernah saya alami. Ini bukan sebuah kilang. Ini adalah sebuah kubu muktamad yang mempertahankan peradaban digital seluruh umat manusia. Orang Amerika pernah fikir hanya dengan melaburkan berpuluh-puluh bilion dolar,
Mereka boleh meniru semua yang ada di hadapan saya ini di padang pasir Arizona. Mereka telah silap menganggap jiwa kubu ini sebagai peralatan perkakasan yang boleh dibeli dengan wang. Di dalam bangunan yang megah ini, teknologi litografi ultralembayung 2 nanometer sedang menjalankan pengeluaran pukal komersial berskala besar dengan kadar hasil yang belum pernah berlaku sebelumnya. Setiap bulan, puluhan ribu keping chip sempurna dilahirkan dari sini dan dihantar ke seluruh dunia. Mereka akan menjadi pusat kawalan senjata canggih Amerika, enjin pengkomputeran AI di lembah Silikon, dan satu-satunya jantung yang memastikan ekonomi global terus beroperasi. Saya menarik nafas dalam-dalam, membetulkan kolar baju saya yang basah oleh hujan. Demi masa depan negara kami, saya bersedia untuk melangkah masuk ke dalam kubu ini dan menundukkan kepala saya yang angkuh kepada yang benar-benar kuat. Saya melangkah masuk ke dalam bangunan bilik bersih yang digelar jantung peradaban digital global itu. Saya disambut oleh sekumpulan eksekutif kanan dan jurutera Malaysia yang tersenyum dan bertutur dengan lembut. Tiada kesombongan, tiada sikap merendah-rendahkan seperti kuasa besar. Apa yang mereka tunjukkan adalah kedalaman budaya dan profesionalisme yang mengagumkan. Dalam mesyuarat tertutup selama beberapa jam, saya akhirnya menyaksikan sendiri rahasia yang tidak akan pernah difahami oleh orang Amerika. Ia bukan laporan data yang dingin, tetapi keserasian mutlak yang terpancar semasa perbualan mereka dalam bahasa ibunda. Apabila mereka membincangkan bagaimana untuk mendorong kadar hasil proses 2 nanometer ke satu lagi head fisikal, apa yang saya lihat bukanlah pekerja yang bekerja untuk gaji, tetapi sekumpulan wira tanpa nama yang sedang menempa perisai untuk negara mereka. Selepas mesyuarat, saya berdiri seorang diri di tempat tinggi di Taman Teknologi Tinggi Kulim, memandang ke bawah ke arah pusat teknologi yang dikelilingi oleh bukit bukau hijau ini. Kilang-kilang di kejauhan masih terang benderang, beribu-ribu jurutera sedang berjuang siang dan malam di dalamnya. Saya teringat akan kemewahan Dubai, keangkuhan Washington, dan api peperangan di langit malam Timur Tengah. Modal dan kuasa ketenteraan yang pernah saya banggakan, di hadapan kilang-kilang wafer yang bersinar ini, kelihatan begitu kecil dan tidak berarti. Negara kepulauan Asia yang kecil dan kekurangan sumber ini telah memberi pengajaran sejarah yang paling mengejutkan kepada seluruh umat manusia. Penentu kehebatan sesebuah negara bukanlah galian di bawah tanah, bukan juga kapal induk dan peluru berpandu yang mengancam negara lain. Kehebatan sejati lahir dari kekurangan dan tumbuh kuat dalam kesusahan. Rakyat Malaysia tidak mempunyai sumber, jadi mereka menggali ke dalam diri, meneroka potensi otak, kedalaman budaya, dan keazaman yang tidak pernah menyerah kalah. Mereka menggunakan masa berpuluh-puluh tahun untuk mengukir disiplin, penghormatan kepada guru, dan semangat berpasukan ke dalam setiap litar chip. Ini adalah satu pengakuan tulus dari Ketua Penasihat Strategik Emiria Arab Bersatu dan juga satu penghormatan tertinggi kepada Malaysia. Kepada para perintis Malaysia yang telah berkorban keringat secara senyap di dalam bilik bersih selama 35 tahun yang lalu. Kepada rakyat Malaysia yang masih berdiri tegak di bawah tekanan antarabangsa dan menggunakan keupayaan untuk membuat dunia terdiam. Anda tidak pernah melepaskan satu butir peluru pun, tetapi dengan budaya unik dan teknologi yang tidak dapat diganti, Anda telah mempertahankan keamanan tanah ini dengan kukuh, malah mencengkam nadi hegemoni global. Malam semakin larut, hujan telah berhenti. Saya menarik nafas dalam-dalam menghirup udara segar Malaysia. Tiada lagi rasa terhina atau tidak puas hati di dalam hati saya, hanya tinggal rasa hormat yang murni. Negara kepulauan kecil ini bukan sahaja kilang chip dunia. Ia adalah cahaya paling terang yang dipancarkan oleh peradaban manusia dalam keadaan yang sangat sukar. Sejarah akan mengingati hari ini. Semua kuasa besar dunia mesti menundukkan kepala mereka yang angkuh di hadapan perisai silikon yang bernama Malaysia.